Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang cikgu kasih sekalian ya. Bertemu lagi kita hari ini subjek Bahasa Melayu tahun 1 unit 16 Sains dan Kehidupan. Baiklah, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 100 atau murid-murid boleh juga lihat paparan yang cikgu tunjukkan ini ya. Okey, kemahiran yang akan kita gunakan hari ini adalah kemahiran menulis. Okey, topik kita hari ini anggota badan kita. Jika awak lihat ada dialog ya yang dituturkan oleh murid lelaki ini, kita baca bersama-sama. Anggota badan kita terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian-bahagian itu ialah kepala, badan, tangan dan kaki. Mari kita labelkan. Okey, jika awak lihat ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Dan gambar di sebelahnya adalah gambar murid lelaki ya yang telah dibahagikan kepada beberapa anggota badan ya. Sekarang kita lihat anggota badan kita. Okey, nombor 1. Okey. Anggota bahagian kita ini dikenali sebagai kepala ya. Iaitu kita ada mulut, hidung, mata, telinga, rambut dan lain-lain lagi. Itu kita di bahagian ini dikenali sebagai anggota badan kepala. Jika awak lihat dalam kurungan nombor 2 ini adalah anggota badan iaitu tangan ya. Kita ada tangan. Nombor 3. Jika awak lihat ini adalah anggota badan kita iaitu badan. Dan akhir sekali di bawah nombor 4 itu adalah anggota badan kita yang dikenali sebagai kaki. Okey, jika awak lihat kita ada 4 bahagian anggota badan kita iaitu yang pertama kepala, yang kedua tangan, yang ketiga badan, yang keempat adalah kaki ya. Baiklah, murid-murid boleh lihat buku teks kita yang seterusnya muka surat 101 ya. Kita akan menggunakan kemahiran menulis iaitu jika awak lihat di dalam ini ada jawapan yang telah diberikan ya untuk melengkapkan ayat ya berdasarkan gambar. Okey, jika awak lihat deria dengar. Okey, deria dengar ini adalah melibatkan organ telinga ya. Yang mana kita boleh mendengar. Okey, seterusnya ialah deria sentuh di mana kita menggunakan organ kulit ataupun tangan kita. Seterusnya ialah deria rasa di mana melibatkan organ lidah. Ya, kita boleh merasa. Dan seterusnya ialah deria bau. Ya, iaitu melibatkan organ hidung. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey, jika awak lihat gambar pertama dan kita baca petikan ataupun ayat bersama-sama. Mata ialah deria lihat kita. Kita menggunakannya untuk melihat. Ya, deria mata. Deria lihat kita ialah menggunakan organ mata. Kita boleh melihatnya ya. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Kita baca ayat bersama-sama. Hidung ialah apa? Kita menghidu melaluinya. Okey, jika awak lihat gambar ini, murid lelaki ini sedang menghidu bau yang dihasilkan oleh bunga ros ya ataupun bunga mawar. Okey, jadi deria apakah ini yang sesuai menggunakan organ hidung? Ya, kita boleh menghidu ya sama ada wangi ataupun busuk. Ya, ini adalah deria bau. Ya, kita boleh membaunya. Okey, seterusnya ialah terlihat gambar yang ketiga. Okey, awak lihat murid lelaki ini sedang mendengar muzik ya. Terlihat
dan baca ayat ini. Telinga ialah apa? Kita menggunakannya untuk mendengar. Telinga ialah apa? Kita menggunakannya untuk mendengar. Okey, jadi deria yang kita boleh pilih berdasarkan organ telinga ya. Kita boleh mendengar, iaitu deria dengar. Baiklah, kita telah lengkapkan. Kita lihat gambar yang keempat. Jika lihat gambar ini, budak lelaki ini sedang minum ubat ya. Jadi kita baca petikan. Lidah ialah apa? Kita menggunakannya untuk merasa. Okey, lidah. Jadi lidah ialah deria rasa ya. Kerana kita boleh merasa. Okey. Jadi lidah ialah deria rasa. Baiklah, kita lihat gambar yang terakhir. Kita baca ayat bersama-sama. Sebelum itu awak lihat ya gambar yang dipaparkan, iaitu murid ini sedang menyentuh atau memegang seekor kucing ya. Kita baca ayat. Tangan ialah apa? Kita menggunakannya untuk menyentuh. Okey, jadi tangan ialah deria sentuh ya. Deria sentuh kerana kita boleh menyentuh sesuatu benda ya. Dan kita boleh merasa apakah itu lembut, kasar dan sebagainya. Baiklah, kita lihat buku aktiviti kita jilid 2 muka surat 25. Murid-murid boleh sediakan alat-alat tulis bersama ya. Kita akan bincang dan terus tulis jawapan ya. Kita lihat aktiviti 3A, bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Okey, arahannya ialah bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Okey, topik kita yang seterusnya berdasarkan aktiviti ini adalah fungsi lidah. Fungsi lidah ya. Kita lihat gambar lidah yang disediakan ini. Jika awak lihat, di sini dipaparkan bahagian ini kita boleh merasa pahit, masam, masin, manis, masin, masam. Okey, jika awak lihat ada 4 yang boleh kita rasa, iaitu pahit, masin, masam dan manis ya. Okey, kita lihat teks gambar yang pertama ini. Kita baca ayat. Bahagian dalam lidah rasa. Okey, pahit seperti buah. Okey, bahagian dalam lidah rasa pahit seperti buah. Okey, jika awak lihat ini gambar ini ya, gambar buah apa ya? Jika awak tahu, ini adalah buah peria ya. Ini adalah buah peria. Okey, buah peria ini rasanya pahit ya. Namun buah ini sangatlah berkhasiat ya. Kita lihat gambar yang seterusnya. Jika awak lihat di sini, bahagian dalam kiri dan kanan lidah rasa masin seperti, bahagian dalam kiri dan kanan lidah rasa masin seperti ya. Jika awak lihat di lidah awak, kanan dan kiri adanya rasa masin. Okey. Jadi jika awak lihat gambar ini adalah gambar garam ya. Ya, garam rasanya masin. Seperti air laut itu kita rasanya masin ya. Okay, baiklah, kita lihat gambar yang seterusnya ataupun petikan yang seterusnya. Kita baca bersama-sama. Bahagian luar kiri dan kanan lidah rasa masam seperti, bahagian luar kiri dan kanan lidah rasa masam seperti, jika awak lihat botol ini dia tulis perkataan iaitu cuka ya. Cuka rasanya
masam ya. Jika awak lihat lidah di sini, kanan dan kiri rasanya masam ya. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Kita baca petikan bahagian hujung lidah rasa manis seperti. Okey, bahagian hujung lidah rasa manis seperti. Jika awak lihat di hujung lidah ini rasanya manis ya. Okey, jika manis rasanya seperti rasa seperti gula ya. Gula adalah suatu bahan yang mengeluarkan rasa yang manis. Okey, jika awak lihat ini adalah fungsi lidah ya, iaitu kita boleh rasa pahit. Kita boleh juga rasa masam. Kita boleh rasa masin dan juga kita boleh rasa manis melalui organ lidah ya. Baiklah, kita lihat muka surat kita yang seterusnya, iaitu muka surat 26. Kita akan buat aktiviti 3. B. Lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Jika awak lihat, kita telah diberikan frasa ya berdasarkan mata ini ya. Okay, yang pertama frasa yang diberikan ialah menggosok mata. Yang kedua, membersihkan habuk. Yang ketiga, menjaga mata. Yang keempat, titiskan ubat. Yang kelima, mengelap mata. Baiklah, jika awak lihat, kita telah diberikan petikan ya. Kita akan pilih frasa-frasa yang telah diberikan ya berdasarkan ayat yang kita akan baca nanti ya. Kita lihat frasa yang pertama, perenggan yang pertama. Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu apa supaya tidak rosak. Okey, ada ruangan kosong, kita perlu pilih frasa yang sesuai ya. Berdasarkan ayat ini, jadi frasa yang sesuai adalah menjaga mata. Okey, kita baca perenggan pertama ini bersama-sama. Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak ya. Jadi, mata adalah satu organ yang penting untuk manusia ya. Okey, kita lihat seterusnya. Perenggan yang kedua kita baca. Jika mata dimasuki habuk, jangan dengan menggunakan tangan. Okey. Jika mata dimasuki habuk, jangan dengan menggunakan tangan ya. Kita akan pilih frasa yang sesuai, iaitu menggosok mata. Okey, jadi yang pertama kita dah ambil tadi, menjaga mata, menggosok mata ya. Okay, kita baca ayat yang seterusnya. Gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk apa ya? Ya, kita perlulah memilih frasa iaitu mengelap mata. Jadi kita tulis di sini mengelap mata ya. Kita baca petikan ini bersama-sama. Perenggan yang kedua ini. Jika mata dimasuki habuk, jangan menggosok mata dengan menggunakan tangan. Gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk mengelap mata. Baiklah, kita lihat perenggan yang seterusnya. Selepas itu, mata untuk apa tersebut? Okey, jadi ayat ini ada dua frasa yang perlu kita pilih. Iaitu yang pertama, selepas itu, kita titiskan ubat mata untuk membersihkan habuk tersebut ya. Jadi kita telah pilih titiskan ubat dan juga membersihkan habuk. Jadi kita baca ayat yang seterusnya.
Mata kita akan cerah semula, jika perlu pakaikan cermin mata. Okey, baiklah kita lihat perenggan yang akhir. Akhir sekali, berjumpalah dengan doktor mata jika sakit mata. Baiklah, sekarang kita baca ayat petikan ini secara keseluruhan ya. Kita baca bersama-sama. Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak. Jika mata dimasuki habuk, jangan menggosok mata dengan menggunakan tangan. Gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk mengelap mata. Selepas itu, titiskan ubat mata untuk membersihkan habuk tersebut. Mata kita akan cerah semula. Jika perlu, pakailah cermin mata. Akhir sekali, berjumpalah dengan doktor mata jika sakit mata. Baiklah, kita telah selesaikan mengisi frasa berdasarkan ayat ya. Okey, jadi selesailah tugasan kita hari ini. Jadi tugasan awak adalah lengkapkan ayat ya yang berdasarkan perbincangan kita tadi pada muka surat 25 dan juga 26 ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih daripada cikgu.